Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 orang yang berbeza, pengalaman yang boleh kita jadikan tauladan. Dan sebelum Abang mulakan cerita, Abang doakan buat Abang dan juga semua, moga kita diampunkan segala dosa, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan digunakan umur untuk perkara-perkara yang baik, dipermudahkan urusan kita dalam beribadah, dipermudahkan segala urusan, rezeki yang melimpah ruah dan diberikan kerahmatan Allah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu, minta dulu, moga-moga Allah makbulkan. Jadi hari ini 3 cerita ni betul-betul sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah Abang ceritakan. Cumanya Abang nampak beberapa komen yang mengatakan mereka adalah yang menonton video Abang rasa bersemangat nak buat YouTube lebih kurang sama macam Abang ataupun dalam versi yang berlainan. Abang doakan semuanya berjaya. Cuma satu je Abang punya nasihat, kalau siapa-siapa yang nak libatkan diri untuk buat sesuatu berkaitan dengan YouTube ataupun TikTok ataupun benda-benda yang berkaitan dengan content creator, satu je nasihat Abang, iaitu kena rajin, istiqomah. Tetap je kalau buat seminggu sekali, teruskan seminggu sekali walaupun makan masa bertahun-tahun untuk naik. Tapi istiqomah itu je yang Abang nasihatkan. Yang lain kita ikut kreativiti kita sendiri. Okey, jom tanpa membuang masa kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku dekat satu tempat yang Abang belum pernah dapat lagi, iaitu Arau Perlis tahun 2011. Diceritakan oleh seorang kakak namanya Cik Da. Cik Da ni ceritakan ke Abang macam mana pengalaman dia dengan keluarganya berkaitan dengan kucing. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 2011, Cik Da ni waktu tu baru pindah dekat satu taman perumahan. Dan dia ada membela seekor kucing yang gebu-gebu. Kalau tak silap Abang, kucing Parsi ke lebih kurang macam tu lah. Kucing gebu-gebu lah yang dia punya bulu ni memang cantik, molek semua tu. Jadi dia kata memang jadi kebiasaan dia selalunya kalau dia bela kucing ni, dia memang baik malam, baik siang dia akan letak dekat dalam sangkar dan sangkar tu diletakkan dekat kawasan depan rumah. Nak jadi cerita, sebelah rumah dia ni ada beluka yang agak tebal juga dekat Arau Perlis tu. Siapa-siapa yang tahu boleh lah komen-komen kat bawah, dia kata. Jadi bila dia pindah mula-mula masuk rumah tu, pada hari-hari awal, minggu-minggu awal memang tak ada masalah. Okey je semuanya. Cuma bila selang 3-4 hari selepas pindah dekat rumah tu, ada berlaku beberapa peristiwa yang pelik-pelik yang terjadi pada kucing kesayangan dia. Yang pertama, pada satu malam lah dia kata dia dengar kucing dia macam bergaduh. Jadi dalam otak dia mungkin kucing dia terserempak ataupun ada biawak ataupun ada ular yang datang daripada beluka yang dekat dengan rumah dia tu masuk dekat dalam kawasan kucing dia. Walaupun bukan dalam sangkar tapi mendekati sangkar kucing dia. Sebab itulah kucing dia berbunyi macam nak bergaduh. Tapi dia kata benda tu dia tak berapa risau sangat sebab walaupun kucing dia kucing gebu-gebu, tapi kucing dia agresif. Pernah bunuh cicak. Maksud Abang mengkarung. Itu cicak rumah yang mengkarung. Jadi dengan kata lain dia tak risaulah. Tapi dia pelik bila malam kedua jadi juga benda yang sama, iaitu kucing dia bunyi macam bergaduh. Dan waktu kucing dia ni bergaduh adalah tepat pukul 12.30 malam. Malam yang sebelum tu pun 12.30, malam yang kemudian pun 12.30. Mula-mula dia rasa macam biasa-biasa, tapi dia rasa macam pelik pula dah kenapa kucing dia ni macam ni. Jadi esok pagi dia pun, hari pertama tu jadi dia tak perasan sangat. Bila hari kedua jadi benda yang sama, barulah dia cek dekat sekitar kawasan sangkar kucing dia. Ada tak tanda-tanda seperti binatang-binatang berbisa macam biawak dan juga ular ada kedatang dekat kawasan situ? Tak ada pula. Nampak macam ada benda yang datang yang cuba menyerang kucing dia. Tapi sejak daripada tu, dua peristiwa ni menyebabkan kucing dia macam tak sihat. Dia bawa jugalah pergi klinik kucing. Cek
Mana tahu kalau kucing dia ni kena keracunan makanan ataupun kucing dia ni mengalami alahan sebab berada dekat tempat baru kan. Jadi bila doktor kucing cek, tak ada masalah, kucing dia sihat-sihat aja. Tapi sejak daripada 2 peristiwa dia bergaduh tengah malam tu, yang dia buat bising tu, kucing dia jadi murung. Dan benda tu jadi berlarutan sehingga berminggu-minggu. Dan bila berminggu-minggu ni, kucing dia dulu daripada gemuk makan banyak, tapi sekarang ni dah tak makan, jadikan kucing dia ni kurus sangat. Lepas tu dia punya bulu nak gugur, bulu dia banyak gugur. Jadi dia kata dia rasa risau juga dia kata. Jadi dia kata mungkin ada sesuatu penyakit yang dia tak dapat nak kesan, yang doktor pun tak dapat nak kesan. Dan menjadi peristiwa paling sedih bagi seorang penggemar kucing bila kucing kegemaran dia ataupun kucing yang dia bela menghembuskan nafas yang terakhir. Itu bukan benda yang lawak bagi seorang pembela kucing. Bagi orang yang bukan membela kucing, mungkin mereka anggap benda ni ala kucing aja, hidup mati, tetap juga mati, macam tu juga manusia. Macam abang bukan pembela kucing, jadi bila tengok kawan punya kucing meninggal, mati, abang pun rasa macam okeylah, kucing mungkin sedih, tapi tak dapatlah dia punya perasaan sedih tu, tak dapat. Tapi bagi penggemar kucing yang dah membela kucing banyak ataupun dah lama, bila kucing dia mati, dia memang itu masalah yang sangat serius. Macam tu juga yang terjadi pada Cik Dah. Dia report, dia beritahu dekat suami dia ni, ini bukan kematian yang biasa, ini kematian yang luar biasa. Dia minta lah suami ambil serius benda ni. Tapi orang lelaki kan yang memang tak minat kucing, kalau walaupun bini cakap macam tu, dia ambil endah tak endah. Salah. Sebab ini adalah titik permulaan kepada sesuatu yang berkaitan dengan kucing. Jadi bila kucing dia dah mati, dia pula lupa abang nak beritahu, Cik Dah ni ada anak. Anak dia, abang lupa berapa orang. Maaf ya Cik Dah, abang betul-betul lupa berapa orang. 4 ke 3 orang, lebih kurang macam tu. Tapi yang abang ingat, dia ada seorang anak perempuan. Dan anak perempuan dia ni lah punca kenapa Cik Dah ni bela kucing. Sebab anak dia memang nak sangat kucing, seronok sangat bela kucing. Dan kucing gebu-gebu jadi pilihan. Jadi bila kucing kesayangan diorang ni meninggal dunia, mati, jadi masalah pada anak sebab anak dah jadi murung. Jadi disebabkan anak dia ni murung, banyak harilah anak dia memang tak pergi sekolah. Waktu tu anak Cik Dah masih lagi sekolah rendah, tahun 2011. Jadi dia kata tengok anak dia murung macam tu, dia cakaplah dengan suami dia, pergilah beli kucing baru. Dia kata anak kita dah jadi macam kesedihan sangat lah ni. Jadi suami dia pun kesianlah tengok anak perempuan dia itulah satu-satunya kan. Jadi pergilah dia ke kedai kucing untuk cari kucing yang baru. Dan selang lebih kurang 1-2 jam, tiba-tiba suami dia, tak adalah tiba-tiba, suami dia balik bawa seekor kucing. Walaupun kucing ni bukanlah kucing gebu macam kucing sebelum ni, tapi kucing ni memang anak kucing yang sangat cantik, yang sangat aktif. Jadi bila dia bagi tahu pada anak perempuan dia ni, memang anak perempuan dia seronok sangat dapat kucing baru. Macam tu juga dengan Cik Dah. Walaupun dia kata dia berharap suami dia beli kucing gebu, tapi yang datang bukan gebu, bulu pendek-pendek, tapi tetap juga cantik. Dia rasa seronok lah sebab anak perempuan dia seronok. Jadi dia pun okey lah. Hari pertama dia bela, dia layan kucing tu macam kucing dia yang sebelum ni, iaitu bila siang duduk dekat dalam rumah, bila malam duduk luar dalam sangkar. Sebab dia kata dia nak biasakan diri kucing tu dengan kehidupan yang macam tu. Okey. Jadi malam pertama, dia dah start malam pertama, kucing tu tidur dekat rumah tu. Cik Dah tiba-tiba lebih kurang pukul 1-2 pagi dia bangun nak terbuang air. Dia bau wangi satu rumah. Mula-mula dia ingat daripada dia punya mesin pewangi dalam rumah dia, macam MBPO macam tu lah. Lebih kurang lah kan. Jadi dia ingat daripada mesin pewangi yang dia pasang dekat ruang tamu. Tapi bau yang ada tu bukanlah sama macam bau daripada mesin pewangi dia. Bau dia wangi tapi wangi pelik. Jadi Cik Dah pun malaslah nak ambil, pusing sangat sebab waktu tu tengah malam. Tunggulah besok pagi barulah dia siasat mana datang bau wangi tu. Jadi dia pun sambunglah tidur. Bila dia tidur, besok pagi dia cari, lepas sembahyang subuh, lepas buat sarapan,
kawan, lepas hantar anak pergi sekolah, benda pertama yang dia cari adalah mana datangnya puncanya bau wangi tu. Rupa-rupanya daripada kucing tu punya bau. Kucing tu punya bau wangi. Dia kata, pelik kucing ni. Macam mana kucing ni boleh bau wangi? Okey, tak apalah. Dah tak ada masalah. Lebih kurang petang-petang tu, suami dia balik. Bila suami dia balik, si isteri ni, Cik Dah mestilah cerita dekat suami dia apa-apa benda-benda yang pelik-pelik. Jadi, suami dia kata, mungkinlah dia kata kucing tu orang bunian punya agaknya. Ataupun makhluk alam sebelah punya. Sebenarnya, suami dia ni member seluruh aja. Jadi, Cik Dah tergelak-gelak. Dia kata, orang alam sebelah bela kucing, agak-agak lah bang, kata ini lakonan semula, agak-agak lah bang, orang sebut alam sebelah banyak lagi benda dia boleh bela, unicorn boleh, naga boleh, takkan nak bela kucing bang, dia kata. Lagipun kalau nengok daripada kucing ni bentuknya macam kucing-kucing manusia biasa, cuma dia kurang mengiau, dia lebih banyak beraktiviti, melompat-lompat, menjerit-jerit, tapi kurang menjerit macam itulah, tapi kurang mengiau. Jadi suami dia kata mungkin jelmaan kot. Jadi bila macam tu gelak-gelak lah Cik Dah. Cik Dah tak perasan, dia cerita dekat abang, dia tak perasan waktu dia tergelak tu dia macam memperolok-olokkan kucing tu. Okeylah, jalan seperti biasa, aktiviti seperti biasa. Malam tu dia kena. Malam tu dia dengar, dia dengar macam ada benda dalam rumah yang sepertinya kucing bergerak-gerak dalam rumah. Dia macam terperasan macam tu. Itu ayat sebenar abang nak cakap. Dia macam terperasan malam tu lebih kurang pukul 11, pukul 10 waktu dia nak masuk tidur. Dia terperasan dekat dalam rumah dia ada kucing. Tapi bila dia tengok luar rumah, dia tengok kucing dia tengah tidur cantik je, dia kata. Tapi kenapa dia terperasan ada kucing? Jadi dia tidurlah. Besok pagi bila bangun subuh, waktu dia bangun nak kejutkan anak-anak dia sembahyang subuh, dia tengok rumah bersepah. Macam ada orang yang menyepahkan rumah. Pelik sangat dia waktu tu. Siapa pula yang buat sepah? Dia pun, okeylah, tak apalah. Dia pun kemas-kemas lah. Dan waktu pagi tu bila suami dia bangun nak pergi kerja, suami dia pun pelik juga siapa pula yang buat menyepah rumah dia ni. Waktu tu Cik Dah cakap, dia dah tergerak. Jangan-jangan betul apa yang suami dia cakap. Tak apalah, dia pendam macam tu je lah. Okey, jadi dia pendam malam tu. Petang tu dia kata, petang tu lepas dia buat aktiviti rumah, nyapu rumah, lap rumah semua, dia pergi dekat kucing tu, dia lepaskan dekat dalam rumah, dia pergi kat kucing tu, dia kata, aku rasa dia cakap, dia kata dia ni entah mana ayat dia pun jumpa, tiba-tiba terlintas dalam otak dia. Dia cakap macam ni, engkau ni comel sangat, aku rasa macam nak sembelih je engkau. Dia cakap macam tu dalam keadaan yang macam menguji kucing tu. Waktu tu, kucing tu pandang tepat kat muka dia. Cik Dah meremang juga bulu roma. Dia kata pelik nah kucing ni. Dan satu lagi, kucing tu punya mata, dia seakan-akan mata manusia tau. Dia kata dia punya lirik matanya. Bukanlah bentuk mata, lirik matanya. Dia kata macam pelik. Jadi dia sengaja buat macam tu. Dia kata nak tengok apa sebenarnya yang berlaku selepas tu. Jadi malam tu dia tidur, malam tu dia mimpi satu badan dia kena gigit dengan kucing. Satu badan dia tak nampak kucing tu, dia kata, tapi perasannya macam dia dicakar-cakar, digigit-gigit kucing. Lepas tu kesudahan pada mimpi dia nampak kucing tu pergi bilik anak dia, kucing tu cakar dekat kaki anak dia. Jadi bila mimpi dah macam tu, selalunya kita akan mudah terjaga. Cik Dah pun macam tu juga. Jadi malam tu lebih kurang lepas habis mimpi tu pukul 4 pagi dah terjaga dah. Segera dia pergi tengok bilik anak dia. Dan memang sangat mengejutkan, dia kata, bila dia selak kaki anak dia, ada cakar kucing. Dan cakar kucing tu masih lagi baru lagi terjadi. Jadi dia macam beristighfar juga, astagfirullahalazim. Betul agaknya sebenarnya ni adalah makhluk alam sebelah. Jadi waktu besoknya adalah waktu hari cuti, dia kata. Dia waktu cuti, jadi pagi-pagi lagi dah tanya dengan suami dia mana dia beli kucing tu. Dan suami dia bagi satu jawapan yang sangat luar biasa, yang dia rasa macam nak gigit tengkuk suami dia, iaitu, abang tak beli pun kucing ni. Abang nampak kucing ni dekat tepi belukar sana. Lepas tu abang pun ambil lah, nampak macam cantik. Sebenarnya abang merayau-rayau ke Bandar Arau, Kanga,
sekitar Perlis lah nak cari orang jual kucing dekat kedai-kedai kucing, tapi harganya semua boleh tahan yang gebu-gebu ni. Jadi bila balik tu abang nampak ada kucing dekat belukar, duk tengok masuk memandang ke arah kita punya halaman rumah. Abang pun cakap je lah, letak terus bagi kat kucing kan. Dia kata tak, kalau kucing ni ada kaitan dengan alam sebelah kan, dia kata. Dan bila suami dia cakap macam tu, cik dah cakap mungkin dia kata pada waktu tu kucing ni adalah makhluk alam sebelah pun ni. Jadi dia terus ambil kucing tu tanpa pengetahuan anak dia, dia terus lepaskan dekat belukar sebelah rumah dia, dan kucing tu terus berlari masuk dan tak toleh-toleh ke belakang. Jadi malam tu cik dah berharap dapatlah dia bayangan ke atau mimpi tu yang mengatakan kucing tu ada alam sebelah. Memang betul. Malam tu dia nampak ada seorang budak, dia kata, "Cak, terima kasih kak," dia kata, "sebab lepaskan kucing saya." Dan esok pagi cik dah cerita benda ni pada suami dia, dan suami dia rasa bersalah sebab dah terbuat benda yang tak sepatutnya. Baik tak jadi benda yang bukan-bukan. Dan akhirnya dia beli lagi kucing baru yang kali ni betul-betul kucing. Dan dia ceritakan, cik dah ceritakan benda ni pada anak-anak dia. Sebab cik dah kata hidup kita ni memang ada kaitan dengan alam sebelah. Abang rasa inilah pertama kali yang mendengar cerita pasal kucing alam sebelah. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Nasrul, berlaku pada tahun 2010 waktu dia berumur 12 tahun. Dan cerita kali ni agak pelik bagi abang. Abang belum pernah dapat lagi cerita yang seperti ini. Dan sebelum abang lanjutkan kepada cerita siang tadi, abang ada upload satu posting kat Facebook yang mengatakan abang diganggu seteruk-teruknya, dan sewaktu tu adalah waktu abang dapat cerita baru, dan cerita tu sangat menyeramkan. Abang minta maaf sangat-sangat, abang belum lagi ceritakan kisah tu. Abang nak kumpul balik kekuatan sebab sejak daripada sebenarnya cerita tu abang dah rakam, tapi cerita tu terputus-putus. Abang tak tahu apa kaitannya, adakah ada kaitan dengan alam sebelah, ataupun abang punya kamera merakam ni dah memang orang kata season nak kena tukar baru. Tapi selepas tu abang buat rakaman video, okey je. Abang pun tak tahu apa kaitannya. Cumanya cerita tu abang belum kuat nak cerita. Betul, abang belum kuat. Abang sempat ceritakan kisah tu pada keluarga abang. Keluarga abang waktu kita minum petang, abang ceritakan. Dan bila abang ceritakan pada dia orang, semua tengah-ngah. Semua rasa cerita ni lain macam. Jadi belum lagi abang ceritakan, belum lagi. Dan bila bagi abang, doakan abang untuk abang kumpulkan kekuatan, moga-moga cerita tu dapat abang sampaikan untuk pengajaran kita semua. Okey, kita berbalik pada cerita kali ni. Berlaku pada tahun 2011 oleh Nasrul dekat Kedah. Kisah ni berlaku. Cerita dia macam ni. Waktu tu umur dia masih lagi 12 tahun. Dia duduk dekat negeri Kedah. Abang tak pasti daerah mana, tapi kita ambil contoh dekat daerah Alostar. Jadi dia duduk dekat Alostar. Pada satu hari tu bapa dengan mak dia ajaklah dia ni dan adik-beradik dia balik kampung. Jadi waktu nak balik kampung tu, diorang akan melintasi satu gunung. Abang lupa namanya. Gunung Jerai. Susah betul nak ingat nama tempat. Jadi dia kata waktu dia nak balik kampung malam, waktu tu dia akan melalui Gunung Jerai. Dan bila dia sampai dekat kawasan Gunung Jerai tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Dia tak rasa apa. Dia kata dia okey je. Memang masalah memang tak ada benda pun. Dia rasa dia lalu kat situ walaupun pada waktu tu dia masih lagi sedar, bukanlah dia tidur. Dia kata okey je masalahnya, tak ada masalah. Yang dia nak pergi ni adalah kampung belah ayahnya yang terletak dekat contohnya Sungai Petani. Abang pun tak tahu, abang agak-agak je lah ni. Jadi daripada Alostar dia nak ke Sungai Petani tu, dia kena lalulah Gunung Jerai tu lebih kurang pukul 12 malam. Dia kata bila sampai dekat rumah atuk nenek dia, okey lah. Dia kata atuk nenek dia ni masih lagi belum tidur. Biasalah kan atuk nenek bila ada anak cucu nak balik, dia orang pun memang berjagalah. Jadi bila sampai, dia orang ni pun disambut dengan atuk dengan nenek dia, dan juga pakcik-pakcik dia yang masih lagi bujang yang tinggal dekat rumah
rumah tu. Jadi Nasrul cerita benda pertama yang dia akan buat, dia kata kalau dia selalu balik kampung adalah dia picit kaki atuk dia. Sebab dia ni memang suka sangat picit kaki atuk dia. Sebab bila dia picit kaki atuk dia, dia rasa macam bakti yang menjadi kenangan sampai bila-bila. Sekarang ni pun rasanya atuk dengan nenek dah tak ada. Jadi dia kata bila dia sampai balik kampung, dia cakap dengan atuk dia, "Tok boleh tak Nasrul picit kaki atuk sambil Nasrul berselawat?" Atuk dia kata okey, tak ada masalah. Itu yang atuk lagi suka. Jadi atuk berterus ulur kaki. Bila atuk dia ulur kaki, Nasrul pun picit sambil lah dia selawat Nabi. Tapi dia selawat tak kuat, dia selawat slow je. Dan mak bapak dia ni dah siap-siap nak tidur. Dia dah sampai bila dah lewat sangat kan. Bila dah lewat sangat, siap-siap nak tidur lah. Okey, tak ada, semuanya berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, setengah-tengah Nasrul picit kaki atuk dia ni, pakcik dia balik rumah. Maksudnya salah seorang pakcik dia ni sampai rumah. Bila sampai rumah, Nasrul ciumlah tangan. Jadi pakcik dia tanya apa khabar semua segala macam. Jadi Nasrul beritahulah dia baik, dia baru sampai sekian masa, terus picit atuk dia cerita dengan pakcik dia. Pakcik dia pun mendengarlah cerita. Jadi bila dah macam tu, lebih kurang 10 minit lepas pakcik dia balik, tiba-tiba dekat rumah depan ada orang bagi salam. Jadi pakcik dia ni pun pergilah menyambut orang yang bagi salam tu. Mana tahu takut-takut ada jiran tetangga. Tapi yang datang pada waktu tu adalah seseorang yang sangat tidak dijangka. Mengikut kata Nasrul, dekat kampung dia orang ada seorang lelaki yang memang pandai mengubat orang. Tapi cara dia mengubat orang ni melalui perantara ataupun keturun. Hei Mambang Tanah, hei Mambang Kuning, lebih kurang macam tu lah dia punya keturun dia. Jadi dia ni, lelaki ni memang sangat terkenal. Walaupun dia ni bukan lagi tua, masih lagi dalam lebih kurang 30-an, tapi orang kata cara dia mengubat memang sangat bagus, sangat mujarab. Dan dengan lebih pelik dia lagi, dikatakan dia dapat ilmu daripada Gunung Jerai. Jadi bila lelaki tu tiba-tiba ada depan rumah, Pakcik Nasrul ni rasa macam pelik sangat-sangat. Terus dia berlari ke arah atuk Nasrul. Jadi dia ceritalah, dia cakap contohnya lah ni, "Bapak," dia kata, "kat depan ada Pak Ali datang. Nak buat macam mana?" Bapak dia pun pelik lah. Atuk Nasrul pelik lah. Kenapa pula Pak Ali datang lebih kurang pukul 1 pagi ni? Jadi atuk dia pun pergilah turun jumpa dengan Pak Ali tu. Jadi Pak Ali tu, dia tanya dengan Pak Ali tu, "Pak Ali datang kenapa?" Dia kata, "Aku datang ni sebab aku nak jumpa manusia istimewa." Pelik. Itu benda yang pelik, kata atuk dia lah. Dia kata, atuk dia tanya, "Siapa? Cucu kau yang tadi picit-picit kaki kau sambil berselawat Nabi. Aku nak jumpa dia. Dia orang istimewa." Bertambah peliklah lagi si atuk dan juga pakcik. Sebabnya, macam mana Pak Ali boleh tahu Nasrul baru sampai kampung, dan macam mana Pak Ali tahu yang Nasrul picit kaki atuk dia. Dan lebih memelikkan lagi, dia tahu Nasrul berselawat. Nasrul pada waktu tu, walaupun dia masih lagi muda, dah jandam, dia pelik macam mana si atuk tadi tahu yang dia berselawat sambil picit-picit kaki atuk dia. Macam mana dia tak, Pak Ali tu tahu. Jadi atuk dia sound lah. Sound pula. Atuk dia marah. Bukanlah marah, bagi peringatan lah. "Itu cucu aku, kau jangan apa-apakan cucu aku pula." Kata Pak Ali, kata tak, dia nak jumpa manusia istimewa. Jadi atuk dia panggil lah, "Nasrul sini kejap." Jadi Nasrul datanglah ke arah depan rumah. Dia kata, "Ni ada pakcik nak jumpa ni. Atuk ni nak jumpa. Pakcik nak jumpa." Jadi Nasrul dia kata, pada waktu dia blur-blur. Kenapa nak jumpa dia pula tengah malam? Dia bukan pun kenal Pak Ali tu. Dia tak tahulah cerita Pak Ali tu. Yang tahu cerita Pak Ali tu keluarga dia lah, orang tua lah yang tahu. Jadi bila Nasrul pergi depan Pak Ali tu terus pegang bahu Nasrul. Dia kata, "Engkaulah insan istimewa." Dia kata, "Engkau adalah manusia pilihan." Memang bela. Kalau abang jadi Nasrul pun bela. Ni dah kenapa pula ajaran sesat mana lah, aku dah tersesat macam ni kan. Jadi dia kata, "Engkau manusia istimewa. Engkau akan jadi seseorang yang sangat terkenal di masa akan datang. Ini aku datang, aku hadiahkan tasbih hijau berambu emas pada engkau. Amalkan," dia kata. "Setiap kali selepas solat zikir, gunakan tasbih ni." Jadi
Belum sempat si atuk ni dan juga pakcik melarang untuk Nasrul ambil tasbih tu, Nasrul kata dia terus capai. Budak kan, bila dia kata orang nak bagi sesuatu, tak kisahlah benda pelik ke tak pelik, dia terus capai tasbih tu. Lepas tu dia kata terima kasih. Waktu tu Nasrul kata dia tak tahu sebenarnya itu adalah proses pemindahan pendamping. Dan pada waktu tu terus Pak Ali bila dah bagi tasbih tu, Pak Ali pun pergi. Waktu tu tepuk dahi atuk dengan Pak Cik Nasrul. Atuk dia terus ambil tasbih tu daripada Nasrul. Atuk dia berbincang. Nasrul nampak atuk dia berbincang dengan Pak Cik dia. Lepas tu bapak dia pun masuk campur keluar, mak dia pun masuk campur keluar. Pada malam tu agak tegang jugalah, kata Nasrul. Nasrul cerita agak tegang. Sebabnya yang Nasrul waktu tu memang tak tahu apa-apa. Bila dia dah besar-besar baru dia tahulah cerita ni. Waktu tu adalah proses membahagikan pendamping daripada Pak Ali kepada Nasrul. Jadi tak boleh nak buat macam mana. Dia kata dia orang ambil keputusan biarlah Nasrul simpan tasbih tu. Tapi ialah tasbih kan benda yang bagus kan. Cuma dia kata atuk dia minta bapak dia dan juga mak dia bawa lah Nasrul pergi berubat bila balik ke rumah dia orang ke Al-Ustaz nanti. Jadi bapak dengan mak dia kata memang dia janjilah dia akan bawa lah. Nasrul pula ikut pengalaman dia kata apa yang dia alami, balik rumah setiap kali lepas solat, dalam sorok-sorok, walaupun mak bapak dia tak kasih, sorok-sorok dia akan gunakan tasbih tu untuk berzikir. Sebab dia kata macam tasbih tu cantik, lepas tu dah ada orang bagi. Dia tak tahu sebenarnya tu sebenarnya adalah sebahagian daripada pendamping. Memang dia tak tahu. Jadi dia kata sejak daripada dia balik daripada kampung kat Kedah tu, beberapa kali juga Nasrul kata mak bapak dia bawa pergi ke perubatan-perubatan alternatif, tapi berakhir dengan tak ada apa-apa keputusan. Semua dia cakap tak ada apa-apa. Tapi mak bapak Nasrul yakin yang Nasrul telah mengambil sesuatu ilmu yang tidak wajar. Okey, ceritanya berlanjutan. Bila dah buntu nak berubat ke mana, tiba-tiba dapatlah cerita dekat kampung belah emak Nasrul di Perak ada seorang lagi perubatan Islam yang memang terkenal, yang boleh mengubat, membuang segala macam jenis pendamping. Bergegaslah mak ayah Nasrul dan juga Nasrul adik-beradik dia balik pula kampung mak dia ni. Lepas tu beritahu dengan bapak dengan mak atuk nenek Nasrul belah mak untuk carikan perubat tu. Esok paginya ahli perubatan tu datang. Bukan esok pagi, esok malamnya. Esok malamnya ahli perubatan tu datang. Lepas tu belum apa lagi bila dia tengok je Nasrul, dia terus cakap, kenapa korang benarkan anak korang ambil pendamping? Pendamping ni bukan daripada keluarga korang. Pendamping adalah daripada orang lain. Lepas tu barulah bapak Nasrul buka cerita apa yang berlaku dekat Kedah, yang dekat kampung sebelah bapak tadi. Tepuk dahi imam tu. Allahu Akbar, ini dah memang kes berat. Memang mengambil pendamping. Tapi Nasrul kata dia tak rasa apa-apa. Cuma dia rasa sihat, segar. Lepas tu kalau dulu dia sekolah, dia akan rasa lemah, letih, senang tersungkur. Tapi sekarang dia rasa macam gembira, segar dan bugar. Itu je dia kata perbezaan dia. Tapi dia tak tahu benda ni sebenarnya bagi kesan buruk di kemudian hari. Okey. Jadi imam tu menawarkan diri untuk mengubat si Nasrul. Okeylah, dia kata cara nak mengubat tak boleh mengubat kat kampung ni, dia kena mengubat dekat rumah Nasrul dekat Al-Ustaz. Jadi esoknya diorang semua berangkat, termasuk atuk dengan nenek dia, berangkat ke rumah Nasrul dekat Al-Ustaz. Bila sampai ke Al-Ustaz, Nasrul cakap dia menjalani beberapa ritual perubatan, termasuk mandi, termasuk gitu-gitulah kan, dan termasuk dipagalkan rumah. Dan akhirnya barulah Nasrul dikatakan dah dibuang benda tu. Tasbih tu pun dah tak ada dah dibuang ke dalam sungai. Macam tu dah lebih kurang. Lepas tu sampai ke saat ini Nasrul masih lagi terfikir-fikir, ini drama ke apa? Memang dia didampingi sesuatu ke apa? Dia kata sebab sampai ke sudah dia tak rasa apa. Dia kata dia cuma rasa lebih segar, lebih seronok, itu je. Tapi dia tak tahulah sebenarnya benda ni masih lagi betul ke, ataupun dia memang tak tahu. Cuma dia ceritakan kepada abang untuk abang ceritakan kepada semua pengajarannya. Anak-anak kita kena perhatikan.
Sebabnya kalau jenis mengambil-ngambil macam ni, tak semestinya kita ambil barang. Kalau kita cakap perkataan, ya saya terima, ya saya suka, itu pun dah dikira cara untuk memindahkan pendamping. Kalau ialah kita pun tak tahu pendamping tu macam mana bentuknya, takut-takut memberi keburukan di kemudian hari. Ini adalah pengajaran yang bagus untuk abang juga sebenarnya. Okey, kita lanjut pada cerita yang ketiga dialami oleh seorang lelaki bernama Ajim, berlaku dekat Pulau Pinang tahun 2009. Pada waktu tu Ajim baru lepas habis SPM. Keputusan pun cantik. Jadi dia diterima untuk masuk dekat satu institut. Dia tak beritahu dekat abang institut yang mana, tapi dia punya clue institut tu terletak jauh ke dalam belukar. Dan kalau ada sesetengah orang yang masuk ke kawasan institut tu, diorang ingat diorang dah tersesat dan diorang akan patah balik keluar. Betapa dalamnya lokasi institut tu menyebabkan kisah yang kali ini berlaku. Dia kata, bila dia masuk belajar dekat institut tu, benda pertama yang dia kena alami ialah minggu haluan siswa, orientasi. Jadi orientasi pada waktu tu dilakukan selama 5 hari. Bermula daripada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu penutupnya. Jadi dia kata minggu orientasi adalah minggu yang sangat memenatkan. Jadi budak lelaki Ajim kan. Ajim, budak lelaki akan ditempatkan di kawasan asrama. Budak perempuan pula akan ditempatkan di kawasan asrama perempuan. Lelaki asrama lelaki, perempuan asrama perempuan. Dia kata sepanjang aktiviti tu memang tak ada masalah, seronok aja aktiviti tu, orientasi. Walaupun penat, baju kering basah, tapi bila aktiviti penuh, cara yang terbaik untuk merapatkan jurang di antara pelajar-pelajar biar dia rasa lebih selesa belajar dekat situ kan. Jadi dia kata ceritanya adalah pada malam terakhir orientasi. Selalunya pada malam terakhir orientasi, diorang akan buat aktiviti burung hantu, iaitu masuk dekat dalam belukar sorang-sorang daripada satu titik ke satu titik lain. Lepas tu menguji keberanian. Tapi aktiviti itu dibatalkan, digantikan dengan aktiviti lain, iaitu berkemah beramai-ramai dekat padang institut. Jadi dia kata pada petang kejadian, cerita ni best sama suka. Pada petang kejadian, diorang ni diberikan satu kemah, dan satu kemah ni akan memuatkan 2 orang. Jadi dengan kata lain, Ajim kena cari dia punya partner, dia punya kawan yang akan tidur sama-sama dalam kemah dia. Jumpalah dia dengan tadi Ajim kan, kita letak Ali lah. Okey, jumpalah dia dengan Ali. Jadi cakaplah dengan Ali, kita akan tidur dekat kemah ni malam ni. Jadi bila semua orang dah dapat kemah, semua orang dah dapat partner masing-masing, diorang perlu mendirikan kemah dekat padang institut tu. Jadi bertungkus lumuslah petang tu ramai yang cuba dirikan kemah. Macam-macam gaya, macam-macam bentuk. Dan akhirnya semua kemah berdiri dengan baik. Cumanya Ajim cakap dia ni bukanlah orang yang berani. Selalunya kalau aktiviti-aktiviti mendirikan kemah, dia selalu pilih lokasi yang paling dekat sekali dengan pentas utama, supaya kalau ada apa-apa berlaku, dialah orang pertama yang menyelamatkan diri. Tapi dia kata disebabkan waktu tu dia rasa dia terlambat pilih lokasi, jadi dia punya kemah adalah terletak jauh daripada pentas utama dan juga sangat dekat dengan satu pokok besar. Okey, jadi dia kata bila dah dirikan kemah, lepas dirikan kemah, semua pelajar perlu pindahkan barang-barang yang ada dalam asrama masuk ke dalam kemah. Itu juga yang dibuat oleh Ajim dan juga kawan dia, partner dia Ali pada waktu tu. Tengah giat pindahkan barang-barang daripada asrama, baik beg buah gigi, congkel gigi, semegalanya masuk ke dalam kemah. Tak semena-mena angin kuat tiba-tiba bertiup yang sangat kuat yang menyebabkan diorang punya kemah, bukan diorang punya kemah je, kebanyakan kemah yang ada pada waktu tu semua macam nak tercabut. Hujan tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba angin kuat. Jadi kebanyakan daripada pelajar, baik lelaki baik perempuan, diorang cuba pegang kemah diorang untuk terelak daripada diterbangkan, ditiup angin. Jadi tapi dia kata
Angin mula-mula kuat sangat sampai kemah tu nak tercabut. Selepas angin habis, disusuli dengan hujan yang lebat. Bila hujan lebat pada waktu tu, lupa abang nak cerita yang pasal dia nak masukkan barang ni selepas isyak. Abang tertinggal. Lepas dirikan kemah, diorang pun semayang isyak, semayang maghrib, lepas tu minum malam, lepas tu baru diorang nak pindahkan barang. Bukan petang, malam, yang dia punya ribut tu malam. Jadi bila dah pindahkan barang, tiba-tiba ribut, tiba-tiba hujan, semua pelajar berlari berkejar-kejaran masuk dekat dalam dewan bersebelahan dengan padang. Jadi baik lelaki, baik perempuan, semua berkumpul dalam tu. Ada beberapa orang warden, ustaz dan juga petugas-petugas yang lain. Okey, dia kata. Jadi tak ada masalah lah, waktu tu lebih kurang pukul 11 malam. Ribut memang tak boleh nak cakap. Pelik ributnya. Sampaikan dinding dewan, dia punya cermin, dia bergegar-gegar. Tiba-tiba seorang budak lelaki menjerit, weh, tengok tu. Jadi semua orang berkumpul di tempat mana lelaki tu menjerit, budak tu menjerit. Semua, baik lelaki, baik perempuan, baik pensyarah, baik ustaz, semua pergi ke arah mana budak tu berdiri menjerit. Jadi bila diorang semua berdiri dekat situ, tengok ke arah mana budak tu tunjuk, rupanya budak tu menghalakan jarinya ke arah kawasan tapak perkemahan. Yang diorang nampak adalah satu beruk yang sangat besar. Dia kata macam beruk, tapi bukan beruk berbulu-bulu. Pergi berdiri dekat tengah-tengah padang sambil menggoyang-goyangkan setiap kemah yang dia lalui. Kalau dia lalu kemah ni, dia goyang-goyang kemah ni. Lalu kemah ni, goyang-goyang kemah sana. Jadi semua orang rasa terkagum, pelik tengok situasi tu yang macam tak pernah tengok. Jadi untuk mengelakkan, semua pelajar nampak. Nanti kalau ada siapa-siapa pelajar, boleh komen kat bawah. 2009. Jadi dia kata disebabkan perkara tu macam agak menakutkan, ustaz dan juga beberapa orang warden berlari tutup semua langsir di sekitar dewan untuk mengelakkan, bukan langsir, tabir, untuk mengelakkan daripada para pelajar tengok ke arah pemandangan yang tak sepatutnya. Jadi semua budak-budak, apa tu weh? Mula bertanya-tanya satu sama lain. Jadi ada juga yang bertanya dengan warden dan juga ustaz, tapi dia orang punya jawapan, alah biarlah dia orang biarlah makhluk dia orang tu, dia orang dekat alam dia orang, dia dekat alam kita. Jadi bila Ajim dengar, dia kata cara ustaz tu jawab, dia orang boleh agak benda tu memang dah biasa terjadi, biasa berlaku. Jadi dia kata okeylah, tak ada masalah. Hujan pun reda, lebih kurang pukul 1 pagi waktu tu hujan reda. Jadi ustaz dengan warden semua, pensyarah-pensyarah, petugas semua bagi cadangan, malam tu semua orang tak dibenarkan tidur dekat dalam kemah. Semua orang perlu tidur, yang perempuan dekat dalam dewan, yang lelaki balik semula ke asrama. Okey. Tapi dia kata kebanyakan daripada pelajar mohon untuk ambil beg, sebab beg tadi semua dah pindah masuk dalam kemah kan. Jadi warden bagi tahu boleh ambil beg, cumanya kena berjalan beramai-ramai, berteman, tak boleh jalan seorang-seorang. Jadi termasuklah dengan Ajim dan juga kawan dia Ali, partner dia yang partner tidur dia dalam kemah sepatutnya. Diorang pun dengan beberapa orang pelajar, termasuk pelajar perempuan, pergilah ke arah kemah untuk ambil beg. Tapi bila sampai dekat pokok besar yang dekat dengan kemah diorang, semua budak perempuan berteriak lari daripada situ. Dan bila keadaan jadi macam tu, kecoh, sebab budak perempuan semua berlari-lari. Dan Ajim pun, dia kata dia cuba tengok ke arah pokok tu, sebab budak perempuan tu bila nampak pokok dia lari, dia tengok ke arah pokok tu, dia kata dia tak nampak apa-apa. Jadi dia pun pergi ambil barang dekat dalam kemah, terus lari ke dewan, dan dewan dia pergi dekat kawasan asrama. Bila besok paginya, kecoh satu cerita, iaitu semua pelajar perempuan yang lari, diorang nampak seorang makcik rockers berdiri di atas puncak pokok sambil melambai-lambai salam perkenalan agaknya dengan pelajar-pelajar yang nak ambil beg.
Tapi diorang pelik, kenapa yang lelaki tak nampak, yang perempuan nampak pada hari itu. Jadi siapa-siapa yang ada pada waktu kejadian boleh komen. Dan cerita ni adalah titik permulaan lanjutan banyak lagi peristiwa-peristiwa pelik yang dialami oleh Azim dekat institut tu. Dia kata, dan memang pokok tu rupanya lepas dia borak-borak dengan pihak security bagi amaran, tempat ni keras, jangan, mulut tu jangan celupar, jangan loklak, dia kata. Kalau abang tak sedap cakap utara, tak reti sangat, dia kata loklak macam tu jangan dibuat, dia kata, sebab tempat ni memang ada berpenunggu institut tu. Jadi alhamdulillah tak ada siapa yang kena histeria, cuma semua orang nampak beruk besar berdiri tengah padang, goyangkan kemah, dan juga makcik rockers melambai-lambai dari atas puncak pokok besar. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Pengalaman daripada ramai orang. Abang akui setiap pengalaman tu walaupun nampak macam biasa, tapi dia ada satu sentimental value untuk diingati, untuk diceritakan, untuk dijadikan pengajaran kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi pada yang dah membeli t-shirt nak dijadikan cerita. Lepas tu t-shirt abang yang baru kan, JSPL, dan juga sambal lara yang abang jual masih lagi ada, sambal lara masih lagi ada stok. Boleh dapatkan, dan sambal tu sangat pedas, sesuai untuk makan macam tu ataupun dibuatkan perencah goreng-gorengan. Dan juga perapan sate abang, dan bila mendapat komen katanya perapan sate abang sangat sedap, abang rasa macam abang, mak bapak abang juga dan adik-beradik abang yang uruskan rempah tu rasa macam lega, si baik orang suka. Macam itulah perasaannya. Alhamdulillah, sangat-sangat. Terima kasih sekali lagi dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.